Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tergesa-gesa baru daripada Bendang tadi. Daripada Bendang, lepas tu balik tergesa-gesa, teringat nak buat video. Video yang amat penting kepada kita semua. Tajuk hari ni yang saya rasa amat penting kepada kita semua untuk memahami lah tentang mengapa kita kena bertrust Wahabi ataupun yang satu lagi yang dikenali sebagai pseudo Salafi lah. So Salaf ni dia tak bukan firqah yang sebenarnya. Kalau Salaf ni ialah berkaitan dengan zaman, yakni zaman 300 tahun 300 hijrah ya ke bawah. Tapi hari ini kita ada dapat istilah baru, yakni geng Salafi. Lucu kan? Tergesa-gesa ini hari ni sahabat-sahabat. Apapun, saya rasa anda semua tentu faham apakah itu Wahabi. Ya, Wahabi ini ialah dijenamakan pada kurun ke-12 Hijrah kalau tak salah saya, dan dia merupakan satu gerakan yang dibawa oleh seorang ulama pada waktu itu yang bernama Muhammad Abdul Wahab, yang pada mulanya ialah untuk menentang khurafat yang berluasa di tanah Arab. Dan yang hairannya, golongan masa kini dia lebih kepada membida'ahkan orang, mengkafirkan orang, dan banyak lagi perkara-perkara yang dia tentang yang kadang-kadang tidak masuk akal. Dan ini yang kita kata punca memecah belahkan umat Islam di muka bumi ini, yang perlu kita tentang. Dan saya terpanggil untuk membuat video-video serangan yang tidak serangan khusus kepada individu. Dan anda sendiri bolehlah nilai ya, anda boleh nilai siapakah sebenarnya yang kita serang, yakni yang kita sebut Wahabi ataupun pseudo Salafi, yang mana kalau kita katakan firqah fahaman ini menyalahi dan menyanggah prinsip aswaja. Yang ini yang ditulis saya sebut lebih kurang dalam 7 atau 8 sebab lah. Yang pertama ialah sumber akidah ya, sebar akidah tajsim dan tasyibih. Mereka menyebarkan akidah tersebut, yang mana akidah kita ialah akidah Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari, yang kita belajar sifat 20, yang mana telah sekian lama kita amalkan, dan kita menentang akidah yang berjisim ni ya. Yang kedua ialah mereka menghasut masyarakat berpecah dengan memperbesarkan isu-isu khilafiyah. Isu-isu khilafiyah ni seperti contohnya melawat kubur, contohnya baca selawat di antara dua solat ya, dua solat dalam solat tarawih tu, membaca al-Fatihah selepas solat, dan banyak lagi isu-isu yang khilafiyah lah, yang tak perlulah sebenarnya nak diperbesar-besarkan. Dan yang ketiga ialah membida'ah ilmu tasawuf secara total. Ilmu tasawuf, ilmu sufi, tarikat, apa nama lagi ya, secara total. Dan ini kita rasa amat bahaya ya. Ini seolah-olah ada satu golongan yang mana menggunakan puak-puak ni atau pihak-pihak ni untuk melemahkan umat Islam dengan menipiskan akidah. Ya, apabila akidah mereka, kita semualah, nipis, dan mudah bagi mereka untuk mensekularkan kita ataupun memasukkan dakwah-dakwah yang moden lah, ataupun mentransformasikan satu kemodenan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada awalnya memanglah mereka kata
mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa-siapa yang tidak ikut Nabi, maka mereka ditentang. Ada kita semua sudah sedia maklum, kita ulama-ulama kita mengajar kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mengikut Al-Quran dan As-Sunnah sudah pasti ya. Dan paksa orang mengikut pendapat mereka, mereka memaksa, paksa-paksa, kadang merayu supaya mengikut pendapat mereka, dan mereka tak boleh terima pendapat orang lain kerana mereka merasakan golongan mereka sahaja yang betul, dan golongan mereka inilah yang sebenar, satu daripada 73 golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis tu pun anda tak boleh tafsirkan. Macam mana anda nak tafsir hadis-hadis lain? Nipis tafsiran anda, ya. Dan mudah mengkafirkan umat Islam antaranya, dan mereka taksub kepada pandangan yang dipilihnya saja, yang tadi saya sebut, membida'ahkan pandangan-pandangan orang lain. Dan seterusnya mengkafirkan Asy'ariyah, mengkafirkan akidah Asy'ariyah yang datang dari macam mana ya, ulama Wahabi dan diikuti oleh orang awam. Ini bahaya ya, yang bahaya. Mana ada mengkafirkan Wahabi, kita tidak mengkafirkan Wahabi, itu datang daripada orang awam, bukan datang daripada orang awam lah, orang-orang yang marah dan mereka menyebut Wahabi kafir. Tapi ulama tidak mengkafirkan Wahabi. Ulama daripada mulut ulama tidak mengkafirkan Wahabi. Cara mereka nak mengkafirkan Ahli Sunnah wal Jamaah ni dengan mereka menyerang kesilapan ataupun perkara-perkara kecil yang diceramahkan oleh ustaz-ustaz aswaja, ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya kalau kita lihat Ustaz Azhar Idrus pun diserang, Ustaz Wadi Anwar diserang, Ustaz Engku pun diserang, dan ramai lagi mereka menyerang ustaz-ustaz dan menyerang ulama-ulama yang tua. Contohnya kemarin mereka dengan perkara menyebut perkara tentang hafal Al-Quran itu oleh seorang yang kita hormati dan kita faham apa maksud mereka sampaikan, tetapi orang ini tak faham. Apabila orang ini tak faham bahasa kiasan tu, mereka dengan mudah meriak sesuatu perkara yang menjatuhkan ulama tersebut. Dan ada yang terbaru ni pun berkenaan dengan cerita tentang malaikat. Kalau anda lihat cerita tentang malaikat ni, mereka kata tidak ada asas, dan menuduh orang yang menyebarkan itu sembrono lah ya. Dan inilah sebab-sebab utama kita menentang pihak Wahabi pure, Wahabi yang pure ni. Dan sekarang ini sebahagian besar kalau kita lihat di Indonesia juga, mereka tidak mengaku mereka Wahabi, tetapi mereka mengaku mereka adalah salaf ya, mereka adalah salaf. Dan saya akan react satu video yang dibuat oleh seorang hamba Allah kita ni yang bernama Hadi Bertanya ya. Dalam channel Hadi Bertanya ni, bagi popularkan dia, tak apa, biar dia dapat duit, dia mencari duit kan, orang banyak subscribe dan popular dia. Tapi sebenarnya apa dakwah yang dibawa oleh dia itu berbahaya kepada kita semua penduduk Nusantara ini, di mana banyaklah poin-poin yang berunsur fitnah lah kepada ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan juga kemarin yang terbaru dia merayu kepada JAKIM kepada Jabatan Agama Islam supaya memasukkan beberapa perkara yang mana Asy'ariyah dan Salafi ini adalah bersaudara, dan meminta kurikulum sekolah agama juga diletakkan sebagai firqah Asy'ariyah dan Salafi.
Sebenarnya Salafi ini mana ada fiqah. Ini satu benda yang baru. Tak ada saya dengar daripada zaman saya duk belajar-belajar dulu, walaupun saya tidak belajar secara orang kata khusus dalam bidang agama, tetapi kita tak pernah dengar lah. Ini baru-baru ni je yang dengar firqah Salafi. Sebab Salafi setahu saya ialah masa, yakni golongan yang tabi'i, golongan yang dipanggil golongan salaf. Dan mereka ini yang baru-baru ni mengaku mereka mengikut golongan salaf tu lah. Kalau benar mereka mengikut golongan salaf tersebut, baguslah, mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidaklah mudah-mudah mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, ya. Dan sudah tentulah kita semua ini, ya, dalam ahli sunnah wal jamaah ni, dah tentulah kita ikut salaf. Kita ikut salaf itu apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Rasulullah, dan apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama kita, dan kita amalkan perkara-perkara yang sememangnya. Ada yang bid'ah, daripada zaman sahabat pun ada yang buat bid'ah, tapi bid'ah itu adalah bid'ah yang baik. Contohnya solat tarawih berjemaah, ini adalah bid'ah. Rasulullah tak buat tiap hari, tiap malam solat tarawih berjemaah, tetapi sahabat kumpulkan ahli jemaah dan buat solat tarawih berjemaah setiap malam pada bulan Ramadan. Kan baik tu. Jadi benda-benda yang macam tu, kalau sahabat nak tahu, janganlah sampai mereka-mereka ini membuat desakan dan menuduh pihak Aswaja ini mereka-reka ibadah, ya, mereka-rekakan ibadah dengan kerana mereka mentafsirkan satu hadis Rasulullah. Maknanya mereka ni sebenarnya dilatih untuk mengecam ahli sunnah wal jamaah di seluruh Nusantara ataupun di seluruh dunia dengan membawa moto ikut Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi sebenarnya pengajian mereka begitu nipis. Ya, mereka serang dari segi ibadah dulu. Apabila mereka serang ibadah dan mereka menyerang golongan-golongan sufi, golongan-golongan yang mengamalkan ilmu tasawuf, maka mereka ini yang sebenarnya melemahkan umat Islam dari segi akidahnya, maka mudahlah mereka hendak masukkan dakwah baru mereka. Itu pendapat saya, ya, pendapat saya. Dan anda harus ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulang banyak kali, ya, dah sebelum ni pun saya ada ulang, telah membentuk 8 golongan penjaga ummah supaya masyarakat ataupun komuniti Islam itu kuat dan teguh, sehingga pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat Islam itu adalah kuat dan tersebar luas. Ke-8 golongan penjaga ummah ini, salah satunya ialah, kalau anda tahu, saya sebutlah, satunya ialah doa para solehin. Dan para solehin ni kerja mereka berdoa saja, kerja mereka berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu golongan, ya, ini ialah golongan tasawuf, golongan sufi, dan golongan ini mempunyai akidah yang kuat, ya, mendapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka-mereka itu semua nak menghapuskan golongan ini. Kalau kita lihat dari segi cara mereka berdakwah, dan saya nampak begitulah. Bagaimana anda, saya tak tahu, dan kita mengharapkanlah supaya lebih ramai bangkit, ya, lebih ramai bangkit menentang Wahabi original ni, Wahabi pure lah je, dan juga pseudo
salafi. Ini istilah baru juga, pseudo salafi, yang saya temui ditulis oleh salah seorang sahabat kita. Dan inilah satu lagi kalau saya nak boleh sentuh, ialah ada beberapa ustaz, kita tak katalah dia Wahabi, tapi mereka ini cenderung kepada golongan-golongan tersebut lah, cenderung dan memberi komen-komen dan mengangkat golongan tersebut, yang mana mereka ini menyerang yang dikatakan batiniah. Saya nak tanya, apa itu batiniah yang sebenarnya? Kadang-kadang istilah batiniah ni seolah-olah macam ada macam satu firqah baru pula, ya, firqah baru yang sebenarnya mereka saja mencipta firqah batiniah ini, yang mereka kategorikan orang-orang ini iaitu mengamalkan amalan-amalan kesufian, amalan tarikat, ya. Mereka memang benci kepada golongan ini dan mereka menentang golongan ini, seolah-olah golongan ini adalah golongan yang sesat. Jadi anda tak bolehlah menggunakan satu istilah dan menuduh satu golongan itu sesat dan berbahaya kepada umat Islam. Selama ini pun tidak ada bahayanya. Yang bahaya kepada umat Islam ialah orang-orang yang sesat, seperti yang mengaku Tuhan, yang mengaku Nabi. Ini ajaran-ajaran agama yang sesat. Tetapi yang lain-lain itu saya tidak nampak kerana ia adalah salah satu daripada 8 penjaga ummah tersebut, yang mana satu golongan ini belajar bersungguh-sungguh tentang akidah ataupun tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini tidak tinggal syariat. Mereka ini belajar dan mentauhidkan Allah, dan mereka ini sebenarnya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja ya video kali ini. Saya buat video pendek dan saya harap anda semua yang menonton video ini, bolehlah kita sama-sama, anda juga boleh buat video. Saya balik daripada Bendang pun saya tergegas, teringat nak buat video tentang mengapa kita kena bentras Wahabi ini. Sebab dia bahaya. Kalau kita sayang anak cucu kita, marilah kita sama-sama menentang golongan ini. Kita tentang habis-habisan kerana ianya amat berbahaya. Berkali-kali saya tekankan, dan saya lihat ramai juga asatiza ataupun orang awam seperti saya yang membuat video-video react kepada golongan-golongan ini. Ini terbaik. Saya minta lebih ramai lagi bangkit untuk membuat video-video react kepada mereka-mereka ini, kerana mereka ini sudah kadang-kadang saya lihat macam melampau, seolah-olah macam saya tak tuduh, mengupah orang-orang tertentu dan yang mengaku sebagai orang awam, dan mereka memberi nota-nota ataupun fakta-fakta yang untuk bertujuan menyerang ulama-ulama kita, kerana mereka ni asatiza ataupun ustaz-ustaz ni nak serang secara direct, mereka nampak sangat kan. Jadi dia gunakan orang awam. Ada satu hamba Allah tu, dia mengaku dia orang awam, muka belum muih macam saya lah. Saya sebenarnya tak ada siapa-siapa di belakang saya bersendirian, dan saya mengambil orang kata inisiatif ini untuk menyerang, sebab saya fikir bahawa ianya berbahaya kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Ya, jadi saya tak ada siapa yang suruh saya buat, tak ada siapa yang bagi nota-nota kepada saya, tak ada siapa pun. Kalau saya kena saman, saya seorang lah, solo lah pergi mahkamah. Saya harap tak ada lah. Sebab tu saya tak buat video-video yang boleh saya kena saman. Betul tak? Saya cuma nak mencegah
yang nak mencegah satu golongan yang kita katakan bahaya kepada masyarakat kita. Dan marilah kita sama-sama kan. Jadi sebab itulah saya bercakap pun saya spontan. Saya bercakap secara spontan dan tidak lihat kepada teks. Ada satu hamba Allah tu dia lihat kepada teks dan dia bagi pun dia tengok seolah-olah teks itu ialah diberi oleh seseorang dan dia baca aja. Lepas tu dia hentam. Ni siapa agak ni? Anda boleh guess, saya bagi hadiah. Nampak kebodohan mereka kan. Tapi walau bagaimanapun orang awam kadang-kadang bila semakin video tu menular mereka akan percaya. Mereka tak macam betul lah kata. Mungkin jadi macam tu, betul lah ustaz aku duk belajar ni, tak betul ustaz aku belajar ni. Itu yang kita tak mau. Itu kita tak mau. Dia bila dia doktrin tiap-tiap hari dia doktrin benda-benda tu, mengecam ustaz ni, lama-lama orang awam ni terpengaruh kan. Jadi kita kena bangkit untuk membantah mereka buat video. Kita juga kena buat video, semoga orang awam juga tengok kan. Harap-harap begitu, saya harap begitu. Dan marilah kita sama-sama benteras Wahabi dan pseudo Salafi. Sekarang ni mereka panggil diri mereka Salafi. Okey, sahabat-sahabat, video pendek yang saya buat ini semoga bermanfaat kepada anda semua. Ya, dan jangan lupa subscribe channel saya, bagi saya semangat sikit. Sekarang ni saya buat direct video, saya tak buat live. Saya dah boleh buat live, dah lama boleh buat live. Kata orang kena tunggu 1000, tapi alhamdulillah channel saya ni tak payah tunggu 1000. Lebih 50 subscriber je dia bagi. Terus saya buat live lebih kurang dalam 2 minggu kot. Lepas tu dia bagi saya subscribe live. Tapi saya tak berminat untuk buat live buat masa ni. Saya buat video direct dan terus saya upload ke dalam YouTube. Dan thumbnail pun saya tak buat, nak bagi menarik orang tengok. Buat masa ni lah, InsyaAllah akan datang saya buat video-video yang lebih menarik ya, kerana saya tak buat menggunakan notebook saya ni dan saya buat melalui smartphone saja. Apapun, semoga bermanfaat kepada anda semua. Semoga anda berada di dalam situasi yang sihat walafiat sentiasa dan jadilah orang baik-baik ya. Jadilah orang baik-baik. Sama-sama kita menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.